Hai korang. Hai, Hai, Sihat ke semua? sehat. Hai. Okay. So, macam yang korang tahu, kita dapat slide. Kita kena discuss tajuk strategi intervensi awal kanak-kanak. Awal Mm-mm. untuk kanak-kanak berkeperluan khas kan. So, tajuk yang kita dapat adalah strategi intervensi peringkat 3 hingga 5 tahun, jenis intervensi dengan isu-isu intervensi. So, saya pergi pada topik kita. Yang pertama, strategi intervensi. Okay, strategi intervensi peringkat 3 hingga 5 tahun dia ada tiga bahagian. So, yang pertama, rancangan pendidikan individu, amalan bersesuaian perkembangan dengan kaunseling keluarga. Okay, sekejap. So, kaunseling keluarga, and then kita pergi slide saya. Saya akan terangkan rancangan pendidikan individu. So, RPI. RPI ni dirancang dan ditulis oleh guru setelah mengadakan perbincangan di antara ibu bapa dengan guru ataupun sewaktu PIBG dan pakar terapi sendiri. Yang kedua, intervensi yang sesuai perlu dirancang berdasarkan kesesuaian murid. Maksud dia kat situ is kalau aktiviti-aktiviti yang nak dibuat tu kena dirancang mengikut kesesuaian ataupun kebolehan anak-anak berkeperluan khas tu sendirilah. Dia tak boleh main orang cakap samberono. And then yang ketiga, guru perlu peka ke atas keselamatan dan kelebihan murid seperti supaya aktiviti intervensi lebih berkesan. Guru juga sama juga macam nombor 2 tadi. So, guru perlu peka kelemahan dan kelebihan supaya aktiviti yang nak dibuat tu dia kena dengan keperluan anak-anak yang berkeperluan khas tu sendiri. Dia tak pukul rata. So, kalau kanak-kanak tu berkeperluan khas yang lain, mungkin dia ada kelemahan atau kelebihan yang lain. So, guru tu sendiri kena tahu kelemahan dan kelebihan murid dia. So, yang keempat, ibu bapa turut memainkan peranan penting dalam membuat RPI. So, kat sini dia bagi tahu ibu bapa kena mengambil bahagian jugalah dalam rancangan pendidikan individu ni sebab ibu bapa tu sendiri lebih mengenali anak-anak dia, mengenali kelemahan atau kelebihan atau kebolehan anak-anak yang berkeperluan khas tu tadilah. Okay, faham kan? Faham. Okay, so yang kedua is amalan bersesuaian perkembangan. So, Ain boleh teruskan dengan slide yang kedua ni. Okey. Amalan bersesuaian perkembangan ni, ABP ni dia macam satu amalan lah dan proses pembelajaran yang menekankan penggunaan kaedah PNP. Contohnya dari segi umur, perkembangan diri, kebolehan, bakat dan yang serta minat kanak-kanak tu lah. Lepas tu ABP ni korang boleh tengok dekat slide yang ABP. Dia ada 3 kan dari segi kesesuaian umur, kesesuaian individu dengan kesesuaian sosial dan budaya. Macam dari segi kesesuaian individu ni, dia macam ABP ni kena macam ikut umur dia, ikut peringkat umur dia lah. Macam tu. Lepas tu ABP ni kita boleh melalui ABP ni kanak-kanak tu juga boleh mendapat input pembelajaran lah. Contohnya dalam tahap perkembangan dia, kita boleh tahu kebolehan dan kemampuan kanak-kanak tu. Selain tu kita boleh tengok dekat slide yang seterusnya. ABP ni juga dia boleh menyediakan satu persekitaran yang dapat membekalkan kandungan lah ataupun bahan-bahan aktiviti metodologi macam aktiviti dan metodologi yang berkoordinasi dengan tahap perkembangan kanak-kanak tu. So ABP ni kita kena tahulah dia ada
kesesuaian dia ikut yang 3 tadi yang saya sebut tadi tu. Itu je lah yang Ain punya. Kalau bab kaunseling pula mungkin Sab boleh terangkan kot. Okay Ain, thank you. Okay, so kita pergi pada kaunseling keluarga. Korang dengar kan? Dengar. Okay, kenapa kaunseling keluarga tu penting? Sebab kaunseling keluarga ni boleh mengatasi tekanan ibu bapa ataupun keluarga supaya ibu bapa tu tak beremosi, dapat tahu yang mereka melahirkan kanak-kanak istimewa ni. So kaunseling keluarga ni wujud supaya setiap keluarga tu faham tentang berkeperluan pendidikan khas ni. So dengan adanya kaunseling keluarga dapat membantu dan memberi sokongan supaya ibu bapa tu menerima hati yang terbuka tentang pendidikan keperluan khas ni. So dengan adanya kaunseling, ibu bapa boleh memahami perkembangan anak mereka. Contoh dia, ibu bapa boleh melibatkan diri dalam ceramah yang berkaitan dengan dunia pendidikan berkeperluan khas. Kalau kat sekolah, guru boleh manggil ibu bapa tu datang ke sekolah secara berkala untuk membincangkan mengenai pendidikan anak yang berkeperluan khas ni. So pentingnya kenapa ibu bapa dan setiap ahli keluarga tu mengambil berat tentang penjagaan kanak-kanak berkeperluan khas ni supaya dapat intervensi awal yang dilakukan secepat mungkin untuk mengelakkan sebarang kecederaan berlaku. Korang faham kan? Kenapa pentingnya kaunseling keluarga ni? Faham. Okay, so next kita pergi kepada cara apa? Jenis intervensi. Jenis. Okay, so boleh teruskan? Saya. Jadi Saya nak teruskan untuk jenis perkhidmatan intervensi awal. So macam korang tahu intervensi ni intervention lah ataupun prevention way. So dia ada 3 iaitu rawatan, kebajikan dengan pendidikan. So untuk rawatan ni dia lebih kepada untuk kanak-kanak tu punya physical and mental especially. Contohnya seperti fisioterapi. So kalau fisioterapi ni untuk fizikal kanak-kanak tu lah. And then for the terapi pertuturan, kebiasaannya untuk kanak-kanak yang ada speech delay dan seterusnya rawatan susulan. Rawatan susulan ni parents sangat memainkan peranan yang penting sebab kanak-kanak tu kena check up dengan doktor ataupun pediatrik kan untuk diorang punya perkembangan sendiri. And then pemakanan yang seimbang. Pemakanan ni juga merupakan faktor yang penting jugalah untuk intervensi ni sebab kalau tak ada pemakanan yang seimbang, mungkin perkembangan kanak-kanak tu akan lebih terjejas. So the way kita nak bagi pemakanan yang seimbang, kita kena banyakkan buah-buahan, sayur-sayuran, lepas tu kurangkan junk food, macam jangan bagi jajan-jajan yang kita beli dekat supermarket tu kan, jangan bagi dia dengan kerap kan. Lepas tu satu lagi rawatan psikologi untuk kanak-kanak tu, for those kanak-kanak yang maybe yang ada masalah psikologis and so on. So yang kedua kebajikan ni kebiasaannya kita buat especially for those family yang kurang berkemampuan. Contohnya dari segi bantuan peralatan dan kewangan. Bantuan peralatan dan kewangan ni contohnya kalau macam keluarga tu sendiri tak mampu nak beli bantuan peralatan, contohnya wheelchair ke untuk kanak-kanak tu. So kita bagi dia pertolongan lah dari segi tu and juga kewangan. The second one is khidmat counselling. Khidmat counselling ni saya rasa maybe dia lebihkan kepada parents lah untuk parents tu terima fizikal budak-budak tu sendiri macam yang Sab cakap tadi, and then pemulihan maybe kita boleh dari segi persepsi fizikal dan mental kanak-kanak tu sendiri. And then the last one is pendidikan ataupun education. Kita boleh buat program integrasi, contohnya seperti kita buat dengan NGO, contohnya macam Malaysian Deaf Association, lepas tu kelas pendidikan khas. Contohnya kalau sekarang ni pun
government kan dah ada buat sekolah pendidikan khas kan, untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas, supaya kanak-kanak ni sendiri dia dapat pendidikan tu sama je macam kanak-kanak yang lain. And then the last one is guru terlatih. So kan kalau kanak-kanak yang berkeperluan khas ni dia kena ada extra care kan. Jadi macam guru-guru ni sendiri kena terlatih dan juga mahir dalam kondak kanak-kanak ni yang berkeperluan khas. Yang tu je lah yang Syah boleh terangkan dekat korang. So Syah akan serahkan kepada Zati. So Zati boleh teruskan. Okay. Ya, saya punya ialah isu-isu yang integrasi. Isu-isu ini yang berpunca daripada dua, iaitu kaedah bersalin ataupun penjagaan semasa bersalin. Kaedah bersalin ini boleh kita lihat apabila seorang ibu tersebut melahirkan menggunakan kaedah bersalin secara pembedahan yang dilakukan secara cemas ataupun teratur. Majoriti pembedahan dilakukan secara cemas disebabkan komplikasi bayi di dalam perut tersebut yang mengalami, mungkin bayi tersebut lemas ataupun sama ada kedudukan bayi tersebut melintang ataupun menegak. Poin yang kedua ialah penjagaan semasa bersalin. Seorang ibu harus mengamalkan gaya hidup yang sihat seperti tidak merokok, tidak mengambil pengambilan dadah, menjaga pemakanan nutrisi untuk perkembangan bayi di dalam perut. Bahkan seorang ibu juga perlu seterusnya ialah mungkin faktor usia seorang wanita tersebut. Usia juga memain peranan di mana wanita yang berumur 35 tahun ke atas majoriti akan mengalami resiko akan mengalami resiko melahirkan bayi yang cacat, dan perempuan yang berusia 20 tahun ke bawah majoritinya mereka akan mendapat kanak-kanak bayi yang cacat. Korang faham tak? Faham? Selain itu faktor pencemaran juga membahayakan wanita mengandung, di mana mereka yang terdedah kepada toksin lebih berisiko untuk melahirkan anak peramatang. Itu merupakan isu-isu intervensi lah yang menyebabkan seseorang kanak-kanak atau bayi tersebut mengalami kecacatan. Korang faham? Faham. Okay. Sampai sini je kita punya discussion. Sampai kita berjumpa lagi. Okay, bye. Bye.